الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada pagi ini kita nak bincang sambungan tajuk berkenaan dengan yakin dan tawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis bahagian akhir. Kemudian insya-Allah kita akan masuk pula pada tajuk yang seterusnya, iaitu al-istiqamah. Iaitu istiqamah. Apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah? وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط Muslim yahtarif yaktasib wa yatasabbu. Jadi hadis ni pada minggu sebelum ni telah kita sebut dah. Kita bincang dah sebenarnya, cuma saya nak ambil sikit lagi. Mungkin ada tambahan maklumat terhadap hadis ini. Iaitu hadis yang terakhir di bawah tajuk al-yaqin wa tawakkul, yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, ada dua orang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang adik-beradik. Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada mereka berdua datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada dua saudara itu yahtarif, dia bekerja. Mana ada kerja yang sebagai sumber pendapatan, itu yahtarif. Jadi yang bekerja mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan saudaranya yang tidak bekerja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allaka turzaq bih. Barangkali engkau mendapat rezeki daripada Allah dengan sebabnya, dengan sebab orang yang tidak bekerja itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanadnya yang sahih mengikut syarat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam bab zuhud, dalam tajuk-tajuk zuhud, iaitu bab tawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini berlatar belakang kepada dua orang yang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorangnya bekerja, salah seorang tidak bekerja. Yang tidak bekerja ini sebenarnya bukan bermakna dia duduk saja, tidak. Tapi dia ni pelajar. Dia belajar. Jadi bila dia belajar, makna dia tidak bekerja. Jadi yang bekerja ini mengadulah. Kerana yang bekerja inilah sebenarnya yang support hidup saudara dia yang seorang lagi. Kalau tak kerja tu, jadi dia duduk makan harian, tiap-tiap hari. Hasil daripada adik-beradik dia yang seorang lagi hak bekerja tu. Jadi hak bekerja ni rasa nak marah, dia mengadu kepada Nabi SAW. Jadi Nabi kata boleh jadi mu berdapat rezeki pun kerana dia. Jadi dalam hadis ini ada beberapa perkara. Ini secara ringkas saya nak sebut, ada beberapa perkara yang kita kena faham. Jadi dia mengadu ni
Moga adik-beradik dia solat gitu, kira hijrahnya tak ada hijrah sebagai sumber pendapat itu tak ada. Tapi duduk belajar. Hijrah dia ni belajar. Hijrah belajar ni tak boleh fiti. Hijrah juga. Tapi sebagai pelajar, menuntut ilmu, hafal hadis, buat kajian terhadap hadis dan sebagainya. Jadi dengan sebab dia menyibukkan diri dia dengan belajar itu, maka dia tak sempatlah, tidak ada ruang untuk dia mencari rezeki, mencari pendapatan, tak ada. Jadi sebab itulah Nabi SAW kata boleh jadi engkau dapat rezeki itu kerana sebabnya. Daripada hadis ini kita boleh faham satu perkara yang sangat penting selain daripada perkara-perkara lain yang kita sebut sebagai pedoman, bahawa rezeki ini sebenarnya hakikat dia sebenarnya bukanlah kerana kita hijrah. Rezeki sebab ada juga orang hijrah tak boleh pun rezeki. Kadang-kadang hijrah tu lebih bersungguh, masa lebih lama, lebih banyak yang dihabiskan untuk orang lain. Apa ni, berbanding dengan orang lain. Tiba-tiba boleh rezeki tidak sebanyak tu pun. Daripada sini Allah Subhanahu Wa Taala nak isyarat, Nabi SAW nak isyarat kepada kita bahawa kita ni dalam bab rezeki kena bergantung kepada Allah. Jangan berasa kita kerja. Jadi kalau kita tengok orang lain tidak bekerja, maka kita kata macam-macam lah, kita kata dia tidak. Tengoklah dia tidak kerja. Contoh sini misalnya, sebab itulah mana ulama sebut bahawa dalam hadis ni latar belakang ni adik-beradik dia tu belajar. Dia seorang pelajar, dia duk mengaji. Jadi Nabi kata berkat. Boleh jadi berkat kerana dia sebagai pelajar itu. Tu kamu boleh rezeki itu kerana dia. Jadi rezeki yang kamu dapat tu kamu belanjakan untuk dia supaya dia boleh belajar dengan duit yang kamu usahakan. Itulah agama sebenarnya. Agama tu seperti mana dalam ayat Al-Quran sebut, mesti ada kalau kamu orang Islam ni yang tak tahu apa kenapa tafaqquh fid din ni, dia kena menuntut ilmu. Jadi pembahagian dalam Islam ni dia ada pembahagian dia. Hak ni bagi yang bekerja dia kena kerja. Kadang-kadang Allah beri rezeki dia kaya, dia kaya sungguh lah, sehingga dia perlu macam mana terbuka begitu luas khazanah kebendaan kepada dia rezeki. Padahal dia makan sikit ya. Sekali sehari makan. Jadi maknanya duit yang banyak sebenarnya untuk apa? Hak tu Nabi dalam hadis ni sebenarnya Nabi nak hantar isyarat gitu. Jadi duit yang Allah SWT beri kepada kamu, kalau kamu nak makan seorang tu tak habis. Jadi sebenarnya hakikatnya untuk apa Allah beri rezeki tu? Untuk menampung orang-orang yang susah. Sebenarnya apa maksud? Jadi sepatutnya orang kaya ni dia kena bersyukurlah sebab harta boleh melalui dia. Jadi kan Allah boleh direct beri kepada orang miskin harta. Allah boleh buat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh harta khazanah yang ada di muka bumi Allah boleh direct beri kepada pelajar, boleh. Jadi mahari ke mana? Tak serusi rezeki. Tetapi Allah melalui kita orang kaya dengan maksud nak beri pahala kita. Hak tu Nabi nak ajar cara mikir dalam konteks agama. Harta boleh kita ni sebenarnya sebagai orang panggil wasilah sebenarnya. Sepatutnya harta tu perlu dialihkan kepada orang-orang yang juga aktif dalam agama, belajar, aktif berdakwah, aktif belajar. Sepatut kita beri. Nabi nak ajar tu. Jadi ke situ kita boleh dua pahala. Usaha untuk dapat rezeki tu pahala besar dah. Kemudian bila boleh rezeki kita belanjakan kepada tempat yang sepatutnya. Misalnya di sini sebut belanja kepada pelajar, orang-orang yang mengaji. Sebab kalau harta banyak tu mau nak makan tak habis. Seperti mana yang saya sebut, kalau Allah nak beri rezeki direct pada orang miskin pun boleh. Tapi Allah beri melalui kita kerana nak beri pahala kita. Tapi kalau boleh harta tu dia harta berjuta duk lebih tak bergerak harta tu sebenarnya punca tak cukup rezeki. Kenapa? Kalau sekapun tempat 5 orang, kalau ada jenis orang kaya yang harta dia hanya mati beku dalam akaun, itulah sebenarnya punca masyarakat tak cukup tu. Masyarakat jadi tak cukup tu kerana harta orang kaya tu tidak mengalir. Orang kaya dia berasa harta dia hak dia. Hak aku buat apa? Aku nak with dia nak kerja. Nabi tak sih. Itu bukan fikrah Islam itu. Fikrah Islam dia tidak gitu.
Sepatutnya duit kita tu kita kena ada sebahagian ni kita infak fisabilillah. Kerana bahkan hal itulah sebenarnya adalah hadis. Kita akan jumpa akan datang dalam kitab ni, bahawa sebenarnya harta kamu yang sebenarnya yang kamu infak fisabilillah, itu harta kamu yang sebenar. Hal tu sebenarnya. Di sini misalnya dalam kitab yang ni ringkas, walaupun ringkas tapi dia sebut tentang intipati hadis. Dia kata latar belakang hadis ni sebenarnya seperti yang saya sebut tadi lah. Ada seorang datang jumpa Nabi, dia mengadu tentang adik-beradik dia tak khija. Jadi adik-beradik dia tak khija ni, adik-beradik dia buat gapo? Ayu lazimhu liyatalaqqi min ulumihi wa yata'allam ahkam ad-din. Mana adik-beradik dia tak khija ni kan duduk sibuk menuntut ilmu, sibuk mempelajari hukum-hukum agama. Mana adik dia ni ngaji. Enggak ngaji saja. 5 tahun biasa yang ngaji. Nah, lepas tu tambah pula nak buat MA pula, PhD pula misalnya tu. Makan pula 10 tahun situ lah. Jadi dalam tempoh tu dulu tak ada beasiswa, ini tak ada masa tu. Nah, maknanya kos pembelajaran tinggi. Kos pembelajaran tinggi. Jadi mengadu. Mana adik-beradik ni dia ni mengadu pada Nabi. Itu yang Nabi sebut gitu. Jangan kita faham dia ni. Jangan kita faham tak betul. Jangan silap faham lah. Bukan bermakna hadis ni Nabi nak menyokong orang yang tak khija duduk saja. Tidak. Hak kata tak khija tu kerana belajar. Dia ada mana aktiviti fisabilillah tu dia ada tu. Jadi itu kita kena faham latar belakang hadis. Cuma dalam hadis tak sebut jelas. Tetapi asbab wurud hadis ni berkait dengan belajar. Mana dia tu sebenarnya hakikat sebenarnya bekerja. Orang kita ni kalau khija mesti dia kena boleh fitih baru orang panggil khija. Itu silap faham. Dalam konteks agama ni khija ni tidak semesti dia boleh mendatangkan keuangan, tidak mesti. Tidak mesti. Sebab Nabi SAW khija Nabi ada dakwah. Kira-kiranya dakwah ni bukan untuk cari duit. Sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Bakar berhenti jual kain selepas jadi khalifah. Ambil duit sekadar cukup untuk keluarga. Tiap-tiap tahun kira semula pembelanjaan dia. Berapa duit baki, serah semula kepada Baitul Mal. Maknanya cara berfikir umat Islam yang dididik oleh Nabi SAW, harta ni kalau kita nak nikmati harta dengan cara yang terbaik, dia mesti kita tukar dalam bentuk khairat. Kena tukar dalam bentuk khairat. Sebab duit tidak semesti khairat. Dalam istilah-istilah agama ni hadirin-hadirat, kalau kita perhati Quran dan hadis, dia ada istilah mal, dia ada istilah khairat. Mal, harta yang kita perolehi atas dunia, tidak semesti dia khair, tak mesti. Kadang-kadang harta tu dia jadi bala, ujian Tuhan pula kepada kita. Jadi rosak kita ke harta tu. Sebab tu harta ni kita tukar biar dia jadi khair, biar dia jadi kebajikan, biar dia jadi kebaikan. Barulah harta itu kita dapat nikmati dunia dan akhirat. Kalau harta tu kita tidak tukar menjadi khair, menjadi khairat, menjadi kebajikan, maka kita hanya boleh kecapi di atas dunia sahaja. Dah kecapi harta atas dunia sahaja, dia terlalu bersifat sementara. Kadang-kadang duduk tengah makan tu terus kira sedap. Ni lekat tu lah misalnya. Lekat tu lah. Tak ada dah sedap. Lekat tu lah. Setengah orang tu gigi palsu punya pun. Tak banyak kalau tak boleh makan gigi palsu. Mana Tuhan tarik sikit-sikit. Jadi gapo dia sebenarnya isyarat halus daripada Allah SWT. Mana kita cepat-cepat tukar rezeki kita yang kita dapat begitu banyak tu kepada khairat. Nak tukar lagi pun tak ada secara melalui tabarruk, melalui sedekah, melalui infak fisabilillah. Itu disebut oleh teks-teks agama kita sama ada Quran dan hadis. Itu kita kena ingat. Maknanya Nabi SAW nak ajar kita melalui hadis ni di bawah yakin dan tawakul. Seseorang itu dia kena yakin. Nak boleh derma, kita cari duit sekusmai kadang-kadang minggu outstation lah. Boleh Tuhan buka rezeki. Dia memang dia jadi saya. Fitrah dia jadi saya pada harta. Dan saya pada harta ni bukan kesalahan. Itu sifat biasa saya pada harta. Tetapi kalau tidak ada keyakinan terhadap agama, tidak ada keyakinan, tidak ada sifat berserah diri, dia tak akan sanggup nak derma harta dia. Harta dia betul benar dia cari. Kita kata peluh kaki cari harta. Tiba-tiba nak mudah-mudah kedai air.
Tak kata kau orang, kita payah tu. Situlah perlu pada keyakinan dan berserah diri. Orang yang yakin dan berserah diri pada Allah SWT, dia sanggup buat atas nama agama. Dia yakin dia akan dapat di hari akhirat. Nak timbul keyakinan. Kalau tak ada keyakinan tu tak sanggup di hadirat. Seperti mana yang saya sebut sebelum, kadang-kadang seorang manusia itu perjuangan hidup di atas dunia kerana nak sebuah rumah. Daripada muda sampai tua tu kerana nak sebuah rumah dia target. Kereta sebutir, rumah sebutir, cukup perjuangan hidup. Kadang-kadang gitu ya. Sebab tu kadang dia payah nak sedekah, payah nak apa, sebab apa? Sebab dia kerja ni kerana nak beli benda tu, kerana nak beli benda tu ya sebenarnya. Sebab tu benda kalau tu hati-hati dia kena buat. Payah tu nak buat tu. Kalau tidak kerana keinginan sebegitulah sebenarnya yang mengikat kita daripada bersedekah. Gitulah. Jadi kesimpulan hadis ini ada 3 kesimpulan hadis ini. Kesimpulan besar. Melalui hadis ini Nabi SAW ingin meyakinkan kita atas dasar iman bahawa orang yang mengkhususkan hidupnya untuk menuntut ilmu dan memperdalami hukum hakam agama dengan tujuan untuk menjaga syariat Allah, maka sesungguhnya Allah menyediakan untuk keperluan dia, yang mencukupkan keperluan dia. Tak seharusnya orang yang mengaji agama, orang yang tidak mesti mengaji agama ni, orang yang jaga syariat Allah, orang yang berjual di atas syariat Allah SWT, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka rezeki. Jangan rusi. Jangan rusi. Akan ada hukum mana. Syaratnya kena yakin tu. Sebab itulah hadis ni duduk di bawah yakin. Sebab tu Imam Nawawi sebagai tokoh besar dalam ilmu hadis, kalau kita baca kita kata mana berkait dengan keyakinan, mana berkait dengan yakin dan tawakal kepada Allah. Hal ni lah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Hadza sabili. Ini jalan. Bila kamu nekat dalam agama, serah kepada Allah Subhanahu. Nekat dia. Azam tu maknanya mana kita nekat, kita yakin, kita teruskan buat. Tak seharusnya. Daripada mana ulama faham itu? Ulama faham itu la'allaka turzaqu bih. Boleh jadi engkau diberi rezeki dengan sebabnya, dengan sebab pelajar-pelajar, dengan sebab orang ramai yang sedang menuntut ilmu tu. Cuba tengok di Kelantan kita ni. Kelas hafiz ni berapa? Kelas hafiz. Anak-anak yatim, pelajar-pelajar tu ramai, cukup ramai. Tempat-tempat ngapa Quran. Padahal kalau nak kira sekarang, kalau dulu lagi teruk orang ngapa Quran ni, boleh dikatakan dia menjadi saingan yang sangat hebat lah dengan pelajar-pelajar dalam bidang ilmu lain dari sudut nak dapat pekerjaan. Tapi sanggup juga apa? Kerana Al-Quran, kerana untuk belajar ilmu. Setengah tu, kalau kita perhati di umat Islam kita ni, cukup ramai. Mana cukup ramai orang yang tinggal, tak sempat, tak ada nak mencari harta. Kenapa? Kerana dia wakafkan hidup dia untuk fi sabilillah. Sama ada menuntut ilmu ke, ataupun jaga premis-premis kebajikan, berkhidmat pada masjid tanpa bayar. Orang lagu ni dia perlu dijaga kebajikan dia. Itu Nabi nak ajarkan dia sebenarnya punca kepada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Fahaman di sebalik hadis ni mengikut ulama, kalau diabaikan orang-orang sedemikian, pelajar-pelajar agama, anak-anak yatim, orang-orang yang dikira tidak sempat nak mencari habuan dunia kerana menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, memahami, menegakkan syariat Allah, kalau diabaikan, kita tak cara pada orang-orang lagu ni, dia menyebabkan Allah tidak beri berkat kepada masyarakat. Bukan kepada individu tidak berkat, kepada masyarakat tidak berkat. Kalau kerajaan pun tidak tumpu pada orang-orang lagu ni, kerajaan itu sendiri pun tidak berkat. Hak tu sebenarnya Nabi nak ayat. Jadi kita kena tahulah, ini orang panggil fikrah Islam. Orang Islam dia kena memikir lagi. Kalau kita nak berkat, misalnya contoh kita ke masjid kita ke, kampung kita ke, negeri kita ke, kalau nak berkat, yang disebut kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, negeri yang mendapat keampunan Tuhan.
Allah akan buka rezeki kepada negeri itu. Ini dia kena cara pada orang lain. Itu Nabi ayat. Sebab dia penyebab kepada rezeki. Jadi hak ni kita tak nampak. Kalau kita tidak fikir Islam, tidak memikir cara agama, kita tak nampak. Gapo sumbangnya kepada budak pelajar-pelajar agama. Dah pada pelajar anak yatim, gapo dia semua menyusahkan. Ada dia oleh kampung nak jadi susah. Itu maknanya kita tidak memikir cara agama. Kita tidak terdidik dengan didikan agama. Perkara yang kedua, melalui hadis ini juga Nabi SAW ingin menggalakkan umatnya supaya tolong bantu ahli ilmu ni. Ni kalau kita kalau kita tak cara, tak ambil tahu, kita tak tahu. Cuba kita undur ke belakang misalnya. Guru kita, tok guru kita di pondok misalnya, ngajar siapa mati daripada muda tanpa bayar, tak ada cara apa-apa. Dia mati hasil titik penuh dia dengan kebun dia, kebun getah dia, kebun buah-buahan dia mati. Mana pelajar tak ada duit pun pergi ngaji, boleh pergi ngaji. Kadang-kadang guru pula habis duit dia untuk anak-anak. Itu pengorbanan guru pondok kita dulu. Ya kadang-kadang kita tak nampak tu. Yang boleh berkembang ilmu ni kerana dia, orang tak bantu. Jadi hak tu kena tolong ahli ilmu, khususnya kalau dia tu anak yatim, pelajar. Jangan siapa dia nak mengajar pamuk, dia kena jual tanah misalnya nak mengaji. Sedangkan masyarakat kaya. Jadi payah nak beri faham kepada masyarakat dalam negeri ini, memang payah. Tapi inilah satu pendidikan yang Nabi SAW ajar sahabat dia, khususnya penuntut ilmu. Jadi hadis ni selain daripada dia menjurus kepada menanam satu keyakinan kepada umat Islam supaya yakin kepada rezeki Tuhan, hadis ini juga sebenarnya satu suntik semangat, suntik kesedaran, kefahaman kepada umat Islam bahawa ahli ilmu ini perlu dijaga secara khusus. Kalau kita tengok dalam hadis lain, ada pula yang sebut golongan-golongan ilmu, golongan yang cacat, OKU kita kata, ibu-ibu tunggal, orang susah, orang kita kata tahap pendidikan yang rendah, pemikiran yang rendah. Orang ni yang mana dia setahu tu ya kemampuan dia. Orang lagu ni dia kena jaga. Dia kena jaga. Sebab dia lah sebenarnya yang mengukuhkan kehidupan manusia di muka bumi. Allah lebih siap dia daripada kita. Itu dalam bahasa itu. Jadi kalau kita tak jaga dia, tak ada punca rahmat pada kita, pada masyarakat kita, hilang. Dia wajib kena jaga. Sebab itulah hadirin-hadirat, kalau kita baca sejarah Nabi, para sahabat Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan sahabat-sahabat, dia sangat jaga ni kebajikan golongan marhain, golongan mustada'afina fil ard. Sehingga Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar dia kata, bila hari pertama dia menjawab jawatan khalifah, apa yang Sayyidina Bakar sebut, dan begitu juga khalifah Amirul Mukminin selepas daripada itu, dia kata orang yang lemah di kalangan kamu, dialah orang yang paling mendapat perhatian aku. Dialah orang yang paling kuat bagi aku. Orang yang paling lemah, sama ada anak yatim, orang-orang cacat, orang-orang yang tidak ada kemampuan dari segi minda misalnya, kerja dia tu dia buat, dia tak lewat kerja. Ramai mana dalam kehidupan masyarakat kita ni, hadirin dan hadirat, yang mana seorang manusia dia tak boleh nak agak, nak mikir tinggi pun tak boleh, tapi dia tu mukallaf. Kerja dia tu boleh 500 sebulan. Tak agak nak sara keluarga dengan 500, 1000 sebulan, tak cukup hidup. Kadang-kadang perjuangan dia hidup dia satu hari daripada pagi sampai gelap tu kerana nak bui makan keluarga dia tu pun tak berapa cukup. Jauh sekali dia fikir nak buat rumah, fikir nak beli kereta. Hak ni hak ramai. Hak ni hak ramai dalam masyarakat kita hadirin. Hak ni hak ramai. Jadi hak ni lah orang tak cara, kadang-kadang orang memperhambakan dia. Tak nak buat kerja je orang panggil dia. Jadi perkara-perkara gini, kalau kita belajar hadis Nabi ni, kita akan nampak berapa dia sebenarnya Nabi tekan dalam hidup. Sebab tu Sayyidina Bakar dia tekan, orang yang paling lemah di kalangan kamu, dialah orang yang paling mendapat perhatian. Bahkan Sayyidina Bakar jamin atas nama kerajaan Islam, dia akan bela golongan-golongan ini. Bahkan Sayyidina Umar, dia kata dia tak nyerah tidur, mikir ke apa ni. Dia tak using sahabat-sahabat dia hak cerdik ni, dia pandai cari makan. Dia mikir pandai. Orang cerdik ni. Tapi setengah-setengah orang dia
Memang Allah buat gitu dia. Itu sebagai ujian kepada kita yang cerdik, kepada kita yang kaya. Jadi kita kena jaga kebajikan dia. Sebab dialah sebenarnya punca kepada kestabilan kehidupan kita di muka dunia. Hak tu orang paling mikir cara Islam gitu. Yang terakhir, pengajaran terakhir daripada hadis ini, seseorang manusia itu, kita ni semua ni bukan seorang manusia lah, manusia ini, masyarakat ni sebenarnya dia dapat rezeki dalam konteks agama ni. Ni Nabi bercakap dalam konteks agama, sunnatullah kita panggil. Seseorang itu, manusia itu, masyarakat itu, komuniti manusia itu, dia mendapat rezeki dengan sebab orang yang di bawah tanggungan dia. Bila kata orang bawah tanggungan ni, maknanya dia orang yang ada kelemahan dari sudut nak cari rezeki. Selama mana kita tengok sekarang ni, orang yang tinggal pekerjaan dunia kerana ambil pekerjaan akhirat. Terpaksa tinggal, nak buat dua-dua kadang-kadang tak boleh, setengah-setengah. Selama mana kita kata di bumi Malaysia kita ni saja, orang sanggup tinggal dunia, maksud tinggal dunia ni tidak berusaha cari rezeki, duduk di rumah misalnya, kerja aja mengajar misalnya. Cukup tak cukup begitu. Kalau di Kelantan ni ada, saya pernah jumpa mana seorang ustaz, anak dia start ngaji luar negara, dia start tak payah lalu dia punya rotek kereta misalnya, apa tak ada. Tapi jangan kira lah hebat dia ni, rajin dalam bab ilmu, tapi gitu ya. Misalnya guru Quran, pak kita ni nak guru Quran, hak tidak terbela, sebanyak ramai. Orang pergi 100 riyal, 200 riyal. Jadi nak cukup kat mana dia tu? Jadi orang kita ni tak fikir, tak nampak benda-benda lagu tu, tak nampak. Jadi sepatutnya benda tu kita kena fikirlah. Dia mengajar, takut dia main dengan basikal ngajar kat 200 no. 200 ni minggu habis. Jadi benda-benda gitu kita kena fikirlah. Kita kena ingat. Maknanya yurzakul insan bisababi man yu'ilu. Manusia ni sebenarnya dia dapat rezeki, Allah beri rezeki kerana orang di bawah tanggungnya dia. Ini cara Islam. Kita nak guna bahasa lagu mana tak tahu hati-hati lah. Sebab tu kitab ni Nuzhatul Muttaqin ini antara kitab yang cukup berkualiti dalam menguraikan hadis-hadis dalam bab Riyadhus Shalihin. Dia faham semua ni. Sebab kalau kita tengok dalam syarah-syarah banyak syarah pun dia akan pergi situlah ke maksud dia. Yurzakul insan bisababi man yu'ilu. Maknanya seseorang itu, manusia itu, komuniti manusia itu, dia diberi rezeki dengan sebab orang di bawah tanggungnya dia. Itu sebenarnya. Tapi sebenarnya ni nak boleh jadi lagu ni, nak boleh rasa cukup tu atas keyakinan. Kalau tak ada keyakinan kepada Allah, tak ada keyakinan dalam bentuk agama, boleh jadi dia tak berasa. Dia tak berasa gitu. Sebab kita akan jumpa setengah-setengah orang kita pelik ni untuk pengajaran kepada kita. Ada seorang ustaz ni pengalaman daripada waktu kita nampak hadis Nabi ni lagu tu. Dia kata masa mak dia ada dulu, dia kata. Masa mak dengan ayah dia ada. Dia beri duit ke mak dia ni kadang-kadang sampai 700 800 sebulan. Tapi rezeki dia murah lah, dia kata. Murah rezeki. Jual ke dia laku, dia kata. Bila mak ayah dia mati, kalau nak kira ni hutang kalau dia ni. Tak waktu ubik dia 700 sebulan. Doa dia kata jadi bahaya pula dapat rezeki, dia kata. Ada lagi dia learn. Sebab itulah dia kata akhir sekali dia buat keputusan biarlah mak dia tak ada pun duit dia keluar juga, dia beri pada pelajar ngapa Quran. Bahkan dia kata hati dia lebih tenang. Beberapa tahun selepas mak dia meninggal, jadi tutup pintu rezeki dia. Dia punya mari mikir. Ni ada seorang ustaz. Saya pernah ngaji juga ngaji ni. Baru kata dia pesan saya, dia kata memang lagu tu rezeki Tuhan. Rezeki Tuhan ni pelik. Sebab tu bab rezeki ni kena bergantung dengan Tuhan, jangan bergantung dengan. Bab rezeki Tuhan ni kena bergantung dengan Tuhan. Kena yakin dengan ayat apa ni? Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ayat tu bukan wa'amatu saja tu. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki.
Maknanya rezeki ni kena bergantung dengan Tuhan. Jangan bergantung dengan orang. Jangan bergantung dengan syarikat. Jangan bergantung dengan kecerdikan kita. Jangan. Rezeki ni kena bergantung dengan Tuhan. Itu Tuhan ajar. Jadi ustaz ni kata dia terasa benar bila mok dengan ayah dia tak ada. Kalau nak kiranya beres 800 sebulan tak payah pergi ke dah. Kau banyaklah sepatutnya kamu ni dalam bank ni. Tak. Tak rupanya. Kadang-kadang Allah SWT dia nak suruh kita rasa sempit hidup, rasa tak cukup ni. Dia buat mari, dia uji kita dengan rasa nak beli tu, nak beli ni, tak cukup. Ada semacam. Nah. Oh, kalau main tengok go shop dekat logar kita. Duk main tengok barang dalam TV, go ni, oh perak. Tu heavy lagu tu. Kadang-kadang Allah SWT nak supaya kita tidak cukup. Duit ni tak cukup harta ni. Dia masuk melalui anak kita. Hak tu nak tu, hak ni nak ni. Bini pula nak tu. Lepas tu dia mari pula perasaan kita nak nekah solat. Kadang-kadang. Tu bermain hati-hati lah. Tu bermain. Kita tak nampak lagu mana Tuhan nak uji kita. Bila mak kita tak ada kalau kita bahasa lega. Setengah orang tu bila mak mati bahasa lega, apa tak ayah bibi dia. Tiba-tiba Tuhan uji lebih berat pada tu. Dia jadi bini dia berubah lama. Duk nak tu, duk nak tu. Anak dia pun jadi nak luar biasa, nak kepada dunia. Oh, tak cukup pitih dia. Siapa kerja? Kena pas cari kerja sahul. 2-3 kerja sehari buat. Sebelum ni cukup, tak ada apa-apa. Kita kena ingat dia tu ujian tu kan. Kena ingat sebab tu kita dengan rezeki Tuhan ni jangan berdabik dada. Jangan. Kena ingat. Itulah Nabi nak ajar. Sebab itulah hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebenarnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita cara hidup Nabi yang Nabi ajar. Yang mana sahabat dia ikut cara ni. Maka sahabat Nabi berjaya. Sahabat Nabi mampu nak lawan kerenah dunia ni. Sahabat Nabi mampu nak lawan kehidupan yang penuh dengan tribulasi ni, kata cabar dan sebagainya ni, dengan bawa pemahaman agama. Hak ni Nabi ajar. Kalau tidak, ubah kita. Hak berat sekali Tuhan tak tolong. Hak tu berat. Gitulah. Jadi hadis yang terakhir di bawah yakin dan tawakkul ni, Imam Nawawi bawa hadis ni supaya kita beringat hadis hadirat. Jadi hak ana sebut sani, mana ustaz ni akhir sekali dia tolong pelajar dengan duit dia sendiri, sikit pun dia tolong. Dia ada sama infak fi sabilillah. Dia ada, hak tu dia tak tinggal. Dia yakin dia sebut saja dia yakin. Dulu dia murah rezeki tu kerana dia waktu sejumlah duit untuk beri pada mak dia dengan jumlah yang begitu besar. Adik-beradik lain beri pula. Dia sahaja 700. Lepas tu dia keluar untuk belajar. Tu jadi hati dia jadi tenang. Dia sebut saya gitu. Padahal dia ni tidak senang kita tengok, tapi hati tu senang. Baik, kita nak masuk selalu berkenaan dengan bab al-istiqamah. Babul istiqamah, tajuk yang ke-8. Bab berkenaan dengan istiqamah. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini dia menjadi cara antara metod Imam Nawawi ketika dia menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini. Kalau kita baca muqaddimah dia, Imam Nawawi ini, dia kata saya susun kitab Riyadhus Shalihin ini khusus untuk orang-orang Islam dapat hidup dalam konteks tazkiyatun nafs. Ni cara Imam Nawawi. Dia nak ajar masyarakat kalau nak hidup cara Nabi atas tariqah Nabi, kena ikut hadis ni. 2000 lebih hadis. Untuk tazkiyatun nafs. Untuk kita membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, membersihkan keluarga kita, membersihkan orang di sekitar kita, supaya hati mereka menjadi seperti hati sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini suka terpelajar yang kira-kiranya mengikut kepakaran Imam Nawawi, dia susun khusus untuk masyarakat.
Dia setakat sampai hari ni pun kitab ni adalah kitab yang terbaik dan antara kitab ajaib atas muka dunia. Ni lah. Sebab kita kata kitab Bukhari, kitab paling sahih. Tapi bukan semua orang baca. Bukan semua orang baca. Hak tu menjadi perhatian ulama. Memang orang kagum, tapi bukan semua ada di rumah orang Islam kitab Bukhari ni. Nah, tetapi kena ingat, hadis ni, Riyadhus Shalihin ni boleh kata lebih dah 70%. Memang dia Bukhari Muslim. Hadis-hadis lain tu sikit. Imam Nawawi ambil hadis Bukhari Muslim ya. Majoriti, kebanyakan hadis semua gitu. Kalau ada pun sikit sekitar 20% lebih ya. Hadis-hadis lain. Ni maknanya kita melalui kitab Riyadhus Shalihin ni banyak kitab Bukhari Muslim hak muttafaq alaih. Tu banyak. Tarikat Nabi dah ni tarikat Nabi. Ni lah tarikat Nabi yang ada. Mana kau nak mengaji tarikat semua ni? Sunnah ni. Ni tarikat Nabi. Cuba kita hadam molek, faham molek ni. Hak ni pun tak habis nak amal. Nak amal ni sebab Islam ni pelik ni ada. Kalau kita perhati molek, kita nengu molek tengok. Hak kita kata nak amal, nak sudut gapo, dia banyak Islam ni, dia banyak tumpu pada pemikiran manusia. Walaupun seorang itu rendah tahap pemikiran, tapi dia tetap berfikir. Allah akan ambil peluang sejauh mana yang dia boleh berfikir dalam agama. Dia tumpu pada pemikiran. Maknanya seseorang yang ikut agama, dia akan mikir itu jadi betul dengan keadaannya. Dia akan mikir itu betul. Dia tak akan berlaku benda pelik-pelik. Dia akan jadi mikir itu betul. Dia ada tu satu qiyam dia panggil. Hak ni Yusuf Qaradawi kata, umat Islam ni yang ikut agama, dia akan ada satu qiyam, satu nilai dalam diri dia. Nilai ni lah yang kalau kita tidak ikut agama, dia jadi hilang sifat. Nilai kemanusiaan, fitrah menjadi hilang. Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu, sabarlah kamu, tetaplah kamu mengikut perintah agama seperti mana engkau diperintahkan. Ni surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Kata Ibnu Katsir melalui ayat dalam surah Hud 112 ini sebagai tadabbur ayat. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu, tetap teguh, jangan berganjal daripada mengikuti syariat Allah seperti yang kamu diperintahkan. Kata Hafiz Ibnu Katsir sebagai tokoh mufassirin, dan dia juga tokoh sejarah. Mana murid Ibnu Taimiyah lah kau ni? Mana murid Ibnu Taimiyah? Kata dia, dia kata Allah melalui ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para rasul, orang-orang yang beriman, bis-sabati wad-dawam al-istiqamah, supaya mereka memperteguhkan hati mereka dan melakukan tuntutan agama, kerja-kerja agama, amalan agama dengan konsisten, dengan istiqamah. Dengan istiqamah. Istiqamah ini dari segi ta'rif dia ni, sebelum kita bincang seterusnya pada ayat-ayat lain, istiqamah ni ulama memberi ta'rif. Istiqamah ni mana melakukan tuntutan-tuntutan syariat secara benar berdasarkan kepada hadis yang sahih dan secara tetap. Secara tetap. Walaupun sedikit, secara tetap. Itu makna istiqamah. Dan istiqamah ni nilai yang paling tinggi. Sebab tu ulama kata al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Hak dia sebut ni orang sufi juga kira-kira ni dalam kitab sufi ni. Tapi ulama-ulama yang kehidupan kesufian mereka itu berlanah pada agama, dia kata kok mana pun nilai yang paling besar dalam beramal dengan agama al-istiqamah. Apa istiqamah tu? Hati itu terikat dengan tuntutan agama. Itu istiqamah. Hati itu terikat. Istiqamah itu kalau kita dapat duduk di atas makam istiqamah. Istiqamah ni satu makam dalam kehidupan agama. Nak dapat hak tu, dia kena bekerja kerana agama. Tak kira lah hadiah-hadiah kerja gapo. Tak kira. Asalkan bekerja atas nama agama. Tentu dah bila sebut bekerja atas nama agama, dia tak boleh lari dah. Dia mesti ada ciri, jangan tinggal. Tidak tinggal amalan-amalan hak wajib. Amalan-amalan hak wajib dia tak tinggal. Kita sebagai contoh kita guru bahasa Inggeris.
kita buka kedai kopi, apakah kita tidak boleh dapat maqam istiqamah? Boleh ada. Kata kunci dalam agamanya apa dia? Jangan tinggal amal-amal fardu. Hak lain itu kita buat dengan kadar kita yang kita mampu. Hak tu mengikut kemampuan soleh. Tetapi kata kunci, jangan tinggal hak fardu. Hak tu asah. Kalau tidak, tak akan dapat kebaikan. Itu asah di situ. Jadi penekanan secara fardu ainnya, amalan wajib itu jangan tinggal. Hak tu syarat. Kalau tinggal tu tak ada mana, tak ada lah. Hilang dia punya kehormatan sebagai Muslim itu jadi hilang. Kena jaga. Kata Ibnu Abbas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, berkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fastaqim kama umirta. Ini kata Ibnu Abbas, Syekhul Mufassirin, tuan guru, guru besar di kalangan sahabat dalam bab tafsir. Ibnu Abbas paling tinggi. Ketika dia menghuraikan ayat fastaqim kama umirta, dia kata ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun kanat ashadda wa la ashaqqa alaihi min hadhihi al-ayah. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا قد أسرع إليك الشيب فقال شيبتني هود وأخواتها. Kata Ibn Abbas, dia kata ayat fastaqim kama umirta tidak turun kepada Nabi SAW ayat Quran. Dalam semua Quran, satu ayat pun yang lebih berat dan lebih sukar pada Nabi berbanding ayat ini. Walau banyak-banyak ayat Quran seperti ada dalam milikkan umat Islam sekarang ini, kata Ibn Abbas fastaqim kama umirta, ayat inilah yang paling berat pada Nabi SAW. Ini sebagai bebanan tanggungjawab memikul risalah Allah, fastaqim kama umirta. Mana hak ni buat ni jangan jemu, kena buat semua, kena fokus. Buat tu suku, fokus. Iqbal dia. Satu perkara sebagai peringatan kepada kita. Sebab tu dalam Islam ni, bila kata sebut fokus, mana bila kita buat kerja agama ni, dia kena bukan semasa kita kerja tu saja. Contohnya lah, misalnya kita jaga masjid, institusi agama yang paling unggul lah dalam agama. Bukan masa kita ada di masjid, bukan masa kita buat je, kita mikir. Dia fokus, kena mikir semua. Tu cara supaya Nabi mikir semua, jangan hilang. Di situlah kadang-kadang duduk tengah bawa kereta, kadang-kadang duduk tengah kerja, sebab kita fokus pada kerja agama. Situ Allah buka idea, Allah buka pintu yang tertutup, Allah buka laluan mudah untuk kita menyelesaikan masalah. Sebab apa? Fokus. Itu istiqamah kebaikan dia tu, fokus kepada kerja. Allah akan buka dia. Sebab tu betul orang Melayu kata buat lepas batuk tangga, tak fokus buat, menyebabkan Allah tak buka jalan lepas kita daripada masalah. Allah tidak permudah je sebab kita tidak fokus. Kita kerja lebih kurang buat apa-apa. Itu bukan ciri umat Islam, dia kira. Ni. Jadi sebab tu Nabi 24 jam mikir. Allah akan buka lah. Tak usah pusing. Kita kena yakin Allah akan buka ruang. Kerana itulah Nabi SAW bila turun ayat ni, Nabi kata kepada sahabat dia, ni kata Ibn Abbas, ketika sahabat sebagai respon kepada kenyataan sahabat ada sebut begini. Di situ. Jadi kenyataan yang disebut ni, hadis ni kata Ibn Abbas, dia berkait dengan ayat fastaqim kama umirta. Ketika sahabat Nabi kata, dia kata kepada Nabi, sebab sahabat Nabi, dia tengok Nabi ni mikir semua kat siapa Nabi tak buat malam. Nabi ni dia tidak boleh kata dia tak fikir kepada makan minum. Dia kata hak tu tak akan selesai, tak benda sikit sangat boleh isi perut ni bagi dia lah. Sehingga dia kerja mikir pada agama semua. Sebab itulah kita akan jumpa dalam hadis Nabi, ada semua pengajaran-pengajaran. Ketika makan apa ada, ketika duduk atas kenderaan apa ada, ketika berjalan apa ada, ketika bercakap duduk sambil kedai kopi lah kita kata. Ada sahaja ajaran-ajaran yang Nabi sampai kepada umat dia. Makna Nabi terapkan Islam dalam bentuk kehidupan. Sebab itulah sahabat dia kata, bila dia tengok Nabi ni tak ada fokus benar agama sokong. Sahabat Nabi kata, qad asra ilaika syai'. Dia kata cara kerja sesungguhnya, cara kerja Rasulullah ni boleh cepat menyebabkan beban sebab fikir telah dia. Sahabat Nabi kata, dia tengok dia kata ni cepat beban, kuat mikir dia.
Kalau kita dah ni air botok, cepat botok kepala ni. Sebab dia mikir tu ya Nabi. Sahabat Nabi kata dia tengok Nabi ni terlalu kuat kerja. 24 je kerja untuk agama. Maka Nabi jawab kan. Nabi kata dia. Nabi pun baca syayyabatni hudun wa akhawatuha. Nabi kata cerita tentang Nabi Hud, pengorbanan Nabi Hud, kesungguhan Nabi Hud dan saudara-saudara dia. Mana Nabi-Nabi dulu, kerja Nabi-Nabi dulu. Itulah sebenarnya tanggungjawab maksudnya. Tanggungjawab atas Nabi, bukan aku saja lah, Nabi-Nabi dulu. Itulah yang menyebabkan jadi bobal tu. Kerana tanggungjawab tu. Ini ayat istiqamah. Istiqamah. Baik, saya nak ambil ayat lagi yang terakhir. Dia dua ayat ini, kita terjemah saja lepas kita bincang sebentar. Seterusnya dalam dalam surah Fussilat ayat 30 hingga ayat 32, Allah SWT berfirman, maksudnya innal ladina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Kalau kita nak tadabbur ayat ini, kita kata gini, Allah kata Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang mencipta dan menguruskan apa yang dia cipta. Inilah setengah-setengah ulama kata dia panggil rububiyah, tauhid rububiyah. Mana kita letak Allah sahaja yang mencipta makhluk dan Allah yang boleh berkemampuan secara mutlak mengurus apa yang ia cipta. Orang yang kata begitu, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian dia tegak, dia patuh, dia istiqamah, dia tak berganjak dengan keyakinan dia kata Rabbuna Allah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat. Tatanazzalu, turun bertali arus. Tatanazzalu, dia bukan turun saja, tatanazzalu turun Allah. Kalau nazala itu makna turun, tapi tatanazzalu turun bertali arus, turun, sentiasa turun kepada mereka malaikat-malaikat yang sentiasa memberi semangat, alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, jangan kamu bersedih. Yang memberi dorongan semangat kepada orang Islam, malaikat. Ini orang yang istiqamah di atas agama, atas hijau agama. Dia sudah hilang dah perasaan takut, hilang harta kerana agama. Dia sudah hilang dah perasaan buruk kali ikut agama ni kan. Dah habis harta, nyamarah ke orang misalnya kerana nak berjuang agama, hilang dah. Bahkan dia yakin ini hanya tidak payah nak ayat ni, tapi bagi orang yang mari keyakinan, kita hanya Allah. Maklum nak kata kita dengan Allah SWT. Hidup kita ni sebentar. Kalau kita tak berjuang agama pun kita mati juga. Dia mari hak tu hari jadi kebal lah. Itu sahabat Nabi tak jauh. Kita jauh. Selagi tak mari hak tu umat Islam, tak akan ada istiqamah, tak akan ada berani kadang, tak akan ada. Sahabat Nabi boleh lakukan. Sebab dia tak takut. Dia tak takut. Kata dia. Tengok Syed Qutb rahimahullah hadirat berjuang agama. 5 jam lagi nak kena gantung, masih boleh bersyair lagi. Kita nak kecek tak topik dah. Kalau nak duduk tali gantung, nak tengoknya jiwa orang agama, dia tak takut. Walaupun dia tak kecek banyak, dia banyak mikir, dia tak takut. Tiba-tiba syair dia, orang nego kaya-kaya dia hak je mengungkap syair ni, mati di tali gantung. Tabulah bunga di atas pusaraku tu kan. Tu siapa boleh pitih banyak, tapi hak je mengungkapkan syair tu, dia punya nasyid itu mati di tali gantung. Kenapa dia jadi ada mutmainnah, sakinah, ketenangan sebab apa? Kerana ikut agama. Ikut agama. Ini kelebihan ikut agama. Jadi maknanya kita tu mendapat dorongan, mendapat kita kata sokongan daripada malaikat. Dan Allah SWT perintahkan supaya malaikat sampaikan kepada orang yang istiqamah, wa abshiru bil jannah, sampaikan berita gembira kepada orang yang berkata Rabbuna Allah itu dengan istiqamah, bahawa mereka akan mendapat syurga seperti mana yang telah dijanjikan kepada kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikan berita gembira kepada mereka bahawa mereka akan dapat syurga seperti yang dijanjikan kepada kamu. Wa abshiru bil jannah, sampaikan berita gembira kepada mereka
bahawa kamu akan dapat syurga seperti yang kamu dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kita ni, yakni orang-orang yang istiqamah di atas agama, dialah sebenarnya awliya'ullah, wali. Nahnu awliya'ukum. Menjadi malaikat kata, kamilah yang akan menjaga kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu mana Allah dengan kerajaan Allah. Itu maksudnya. Kamilah wali-wali kamu yang akan jaga kamu. Wali di sini dengan arti jaga. Kamu tidak akan tergelincir daripada agama. Kamilah yang jaga kamu di kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang istiqamah dia menjadi wali Allah. Wali Allah mana orang dijaga oleh Allah. Walaupun janggut dia tak ada, walaupun dia tak pakai serban, tak pakai agama, tapi kalau dia berjuang untuk agama, dialah wali Allah di kehidupan dunia dan akhirat. Mana orang yang rapat dengan sehingga Allah jaga. Dan kamu di dalam surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan untuk kamu di dalam surga tu kamu akan dapat apa yang dulunya kamu nak di hidupan dunia. Orang berjuang Islam tak ada nak dapat kehidupan sedap ni, tak ada nak cari rezeki. Padahal kalau dia kerja cari dunia kaya apa orang lain juga. Tapi tak ada tu. Apakah orang lagu ni tak sih kata besar tu? Dia tak sih kehidupan dunia, dia tak sih senang nak belaka dia tu. Tapi yang menyekat dia daripada dapat dunia tu kerana agama. Tak ada sepuluh sahabat Nabi, tak ada. Dan sekolah kita, kalau kita baca dari sejarah sahabat Nabi, dia tak ada. Sebab apa? Kerana sibuk sangat dalam, tak ada nak mikir. Tetapi dia akan dapat dari syurga. Dia akan dapat dari syurga. Apa yang dia nak, dia akan dapat dari syurga. Walakum fiha ma tad'u. Dan kamu akan dapat dari syurga apa yang kamu damba-damba, apa yang kamu nak, kamu akan dapat. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu sebagai tempat tinggal, kurnia Tuhan yang Allah beri daripada min ghafurir rahim, daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi, sebagai pemberian Tuhan. Bukan sekadar pemberian, sebagai tempat tinggal. Gitulah hadirat. InsyaAllah mana selepas ni kita akan bincang pula berkenaan dengan hadis-hadis lah pula. Lepas ada lagi 1-2 ayat, InsyaAllah kita bincang semula. Cuma kesimpulan pada pagi ni melalui perbincangan kita, tajuk baru yang kita masuk bab istiqamah ni, mana umat Islam ni bila dia buat sesuatu, dia kena latih dengan istiqamah. Dia kena buat sama. Jadi nak boleh mari dapat makan istiqamah, rasa sedap hidup cara agama ni, seperti sahabat Nabi misalnya, kalau di Madinah, kalau kita tengok dalam ayat Quran, dalam hadis-hadis, siapa orang kafir heran dia pakai baju taput-taput, semaya Jumaat tak tinggal, semaya Jumaat tak tinggal, lagi per. Hidup dengan cara agama, nampak ajaran agama pada dia. Padahal nampak susah. Susah setara mana aja. Saya nak sebut susah sahabat ni. Sahabat Nabi ni, khususnya ahli suffah, 100 hari lebih, kata setengah, kata 150, 150 ahli suffah duduk di masjid Madinah. Ni khusus pelajar-pelajar ngaji agama, tak ada nak kerja. Itu masa Abu Hurairah dan ramai sahabat lain, ada semua senara. Dalam kitab As-Siratun Nabawiyyah As-Sahih, dia senara sesal ulama ahli suffah. Sebab tu benda-benda gini hadirat, nak fakta-fakta penting gini molek kalau kita letak di masjid ahli suffah, pelajar-pelajar di pelajar asrama penuh Nabi lagi ni, kita senara biasa tahu molek kita letak. 2 minggu kita letak tu, kita letak di tiap-tiap masjid biar orang tengok. Tiap masjid Kuningnya itu depan ni lama baca dalam mayan. Biar dia tengok ni ahli suffah. Biar orang tanya gapo dia ke ahli suffah tu. Senara. Tu ada dengan saya, ada senara tu dalam kitab. Saya kita sebut saudara-saudara tu bagi data dia di Masjid Dunia. Ini ahli suffah. Dia inilah yang menjadi mubalik Nabi dan mubalik di kerajaan Madinah selepas Nabi. Dia inilah sahabat Islam. Ini ahli suffah. Sebab dia ni orang yang tidak bekerja kerana duduk tafaqquh fid din. Berat setara mana? Berat dia ni, hadirin dan hadirat. Dia kata kita ni dalam hadis yang sahih, dia kata pokok kita ni atau perut ni rasa macam terbakar 3 hari makan tamak sterik. Bukan sekali acak kali, apa tak ada makan ni. Kerja kita tu dia duduk ngapa hadis, duduk baca muzakarah hadis, tak faham tanya Nabi, mana Nabi dia ikut Nabi. Kenapa? Nak ambil ilmu agama. Tak kerja.
Jadi di Masjid Madinah tu dia buat macam para, dia buat macam kayu, dia letak pada gitu. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang ada kebun-kebun kurma ni, kerak dia punya kurma tu, dia letak sakut situ dengan takar-takar dia. Jadi dia mau ni makan tu. Jadi ada ketikanya, ni adalah ketika tu jadi tak ada makanan lain, tak bagi tambah aja. Bahan tambah lah bapak kita ni. Dia kata rasa perut ni terbakar dulu makan tambah 3 hari makan tambah. Tu setahun tu susah. Setahun tu susah hati-hati. Sahabat-sahabat ni pokok yang istiqamah ini. Begitulah hadirin hadirat, sikit sebanyak berkenaan dengan istiqamah. InsyaAllah minggu hadapan, minggu seterusnya kita akan bincang istiqamah mengikut pandangan ulama. Sebelum kita bincang hadis, setahu mana istiqamah dalam pandangan ulama, sebab ini dia ada tajuk khusus. Jadi biasanya hak ni saya buat nota tu, kita ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya ni sangat baik kitab kan? Tapi kita kena baca, biar baca kitab Ihya ni yang sudah ditakhrij oleh ulama. Takut kita tidak ada kemampuan nak nilai hadis tu, tapi itu buku kitab yang cukup baik. Dan sekarang ni ramai ulama buat saringan kitab Ihya Ulumuddin, dia hurah tu lebih baik lagi. Kuku mana pun sumber dia banyaknya daripada Ihya Ulumuddin. Jadi gitulah hadirat. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini menghasilkan satu kefahaman kita terhadap agama. Jadi hidup dalam agama ni dia mesti ada perjuangan itu. Mesti ada perjuangan, mesti ada rasa susah. Itu perkara biasa. Untuk dapat kelebihan di hari akhirat dia kena ada susah. Kalau tidak tak ada. Susah ni kadang-kadang harta cukup, jadi orang malu, biar pergilah. Tapi jangan kita niat nak suruh orang malu. Jangan kita suka menimbulkan keresahan. Jangan buat sifat tu, kena buat. Enjahlah kuku mana dalam berdakwah ni. Jangan biar orang marah, kena enjah. Tapi tak dikata lagi, terpaksa juga melalui jalan tu. Nabi pun kena marah. Nabi kita tak pernah lagi ada orang semula. Nabi ni masa duduk Madinah, seperut unta, meleh unta tak lagi naik pun gilambu atas tekak Nabi ketika Nabi sedang sujud. Sehingga Nabi nak bangun tu, bila Nabi akak bangun daripada sujud tu, dia belik pula perut unta tu ditekak. Menyebabkan Nabi disebut dalam hadis yang sahih, Nabi terpaksa akak kepala nak nyawa cekik ni. Hak buat siapa dia tu? Anak-anak dia. Bila Fatimah pergi buat atas kepala Nabi tu, buat dalam keadaan menangis. Fatimah hari ayah dia balik. Fatimah mandi ayah dia dalam keadaan menangis. Tu kita tak siapa tahu tu. Buat dia nak tanya pelik apa. Buat dia nak tanya, dia nak tunggu pungu tak habis kita kan pelik apa. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk supaya kita istiqamah di atas agama Allah ni. Gitulah harapan kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.